Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang. Bersama saya Luqman Muhammad dan ini tajuk-tajuk utama untuk hari ini. Masukkan sejarah MA 63 dalam silibus pengajian perundangan. MIPD bina jambatan ke-6 Sungai Sarawak. PRN mungkin lebih awal, kata Karim. Sejarah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Sistem Perundangan Negeri Sarawak perlu dimasukkan dalam silibus program pengajian undang-undang di negara ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata ia penting bagi memastikan pengamal perundangan dilengkapkan dengan pengetahuan secara holistik. Mereka yang belajar undang-undang di institusi pengajian tinggi di Malaysia, saya difahamkan oleh mereka yang keluar yang mempunyai ijazah undang-undang LLB dari institusi tempatan, silibus mereka tidak ada mengandungi sejarah Malaysian Agreement. Mereka tidak belajar Malaysian Agreement dan juga undang-undang yang ada di negeri Sabah dan negeri Sarawak. Ini difahamkanlah. Jadi sebab itu saya anjurkan supaya ada subjek undang-undang yang memberi latar belakang mengenai dengan wujudnya Malaysian Agreement. Selain itu, jelasnya sistem perundangan mengenai tanah dan adat juga perlu dipelajari secara menyeluruh. Malah pelaksanaan dan pendedahan itu katanya harus dilakukan melalui pendekatan baharu. Dalam sukatan pelajaran mereka. Dan keduanya mengenai dengan undang-undang tanah. Kerana kita undang-undang tanah kita berkisar kepada torrent system New Zealand dan Australia. Dan mereka mesti tahu mengenai dengan undang-undang tanah kita. Nombor tiganya, undang-undang mengenai dengan adat. Mesti tahu. Jadi kalau mereka menjadi seorang hakim, mereka mempunyai latar belakang sedemikian. Ini saya rasa betul tak betul wallahu alam. Ini dah ketahui kepada saya. Mereka yang belajar jurusan undang-undang tidak ada belajar mengenai dengan perkara-perkara ini. Dengan fenomena itu, jelas beliau terdapat kekurangan dalam program pengajian perundangan di negara ini. Kata Abang Johari, dengan pendekatan baharu itu, pelajar jurusan undang-undang akan dilatih secara holistik supaya sistem perundangan di Malaysia lebih kukuh di atas satu kefahaman. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Khamis. Selain fokus kepada pembinaan jaringan perhubungan yang terputus di Jalan Pesisir, Kerajaan Sarawak turut rancang bina jambatan baharu yang merentasi Sungai Sarawak bagi atasi kesesakan trafik dari Samarahan ke Kuching. Mendedahkan perkara itu, Menteri Muda, Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julahi Narawi berkata ia merupakan salah satu pelengkap bagi laluan jalan pesisir di negeri ini. Satu lagi jambatan yang saya lupa sebut tadi ialah yang menghubungkan sebab kita nak binakan jambatan di Sungai Sarawak untuk menyelesaikan masalah traffic jam daripada Semerahan ke Kuching dan kita perlu bina satu lagi jambatan menyeberangi Sungai Sarawak. Maknanya lengkap jambatan yang kita bina di laluan jalan pesisir. So it is a complete package lah. Di mana? Ya. Area di mana itu? Tidak jauh daripada BCCK. Mengulas lanjut, beliau memberitahu pihaknya telah mengenal pasti lokasi pembinaan jambatan tersebut yang terletak berhampiran dengan Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK.
Bagaimanapun, butiran lain seperti anggaran kos tidak didedahkan. Setakat ini terdapat 5 jambatan yang merentasi Sungai Sarawak, termasuk Jambatan Tambak Bako, Jambatan Tun Ahmad Salahuddin dan Jambatan Darul Hana. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di pejabatnya di Kompleks Baitul Makmur di Kuching pada Khamis. Bermula di Miri, convocation diteruskan lagi. Kali ini Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB akan menganjurkan convocation di Betong pada 26 September. Mengetuai Jawatankuasa Penganjuran di Betong, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugambas berkata kira-kira 800 pemimpin dan anggota parti dari 14 cawangan di Bukit Saban, Sepauh, Layar, Beting Maro, Saribas, Kelakar, Batang Ai, Engkelili, Lingga, Sebuyau, Simanggang, Kerian dan Kabong dijangkakan hadir. Ugah yang juga timbalan Presiden PBB berkata, konvensyen mini di Betong ini akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Stephen Kalong Ningkan. 4 kertas kerja akan dibentangkan termasuk isu tanah, politik, pembangunan usahawan dan pembangunan infrastruktur dan kemudahan. Ugah sendiri turut dijadualkan akan melakukan pembentangan mengenai isu tanah dan permasalahannya. Konvensyen seterusnya akan diadakan di Sibu bulan depan dan diikuti dengan yang terakhir di Kuching. PBB tidak menganjurkan konvensyen berpusat seperti yang dilakukan setiap tahun adalah susulan daripada pandemik COVID-19. Pilihan Raya Negeri ke-12 mungkin diadakan lebih awal. Itu bayangan Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Katanya, ia merupakan satu rahsia terbuka, namun secara peribadi Karim melihat ia mungkin diadakan pada penghujung 2020. Personally, I feel the federal election or pilihan raya umum has to be held also in the near future. We cannot have a parliament where the difference between the opposition and the government of the day is just 1 or 2 seats. It's just too risky. It's just too risky. If one MP pass away, then we may be a hung parliament. And also, Malaysia is very common, all this jumping here and there, you know. Either they follow us or we follow them. If they dissolve parliament earlier than us, then we have to follow them. But then, looking at it, they will have to follow us if they want it to be simultaneous. Because ours is already so close by. How close? Bercakap mengenai kedudukan GPS dalam PRN akan datang, Karim yakin kemenangan akan berpihak kepada GPS. Well, we will win handsomely. We will get more than 2/3. We might even be winning more than the previous election. Yeah. Some of the West Malaysian parties might get wiped out totally. Yeah. How about the local-based party? Well, local-based party. DPK and Kasab. Yeah. Well, it's just like after the rain, you always see mushroom coming up. You know? The voters are not stupid anymore. They have already more or less make up their mind. And the way I see it, the voters will not fail GPS. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab Yusof di Wisma Bapa Malaysia. Tujuan kunjungan hormat adalah bagi mengenal pasti bagaimana Agensi Nuklear Malaysia mampu memberi sumbangan kepada negeri dan juga rakyat di Sarawak. Yang kita boleh beri sumbangan kepada Sarawak dan juga rakyat Sarawak. Itu yang kita bincangkan sebenarnya. Jadi kita telah bincangkan contohnya kita boleh terlibat dalam bidang pertanian. Kita boleh terlibat dalam penyelidikan hidrogen. Kita boleh terlibat dalam bidang biokomposit.
Itu benda-benda yang beginilah yang kata kita boleh ke depan. Sebab dari segi ini kita mempunyai kepakaran. Di Nuklear Malaysia kita mempunyai kepakaran bidang ni. Kita ada pakar hidrogen, kita pakar pertanian kita ada pakar katakan biokomposit kita ada. Jadi kita ni ialah agensi kerajaan, kita nak membantu sebenarnya. Jadi kita akan kita jual ekspertis kita ni, kita kasih sebenarnya bukan jual tu kita. Belia berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan pada Khamis tahun lepas ketika Abang Johari merasmikan persidangan dan bengkel pelindungan sinaran 2019, anjuran Agensi Nuklear Malaysia dan Persatuan Pelindungan Sinaran Malaysia ada menyentuh mengenai keperluan Sarawak untuk mempunyai pakar nuklear bagi memberi penjelasan mengenai kesan penggunaan teknologi nuklear. Meneruskan Ops Benteng bagi memastikan tiada kemasukan pendatang tanpa izin. Ini adalah untuk menjamin keselamatan kawasan perairan negara termasuk Sarawak. Sekarang ni insya-Allah saya boleh katakan bahawa dengan adanya operasi-operasi seperti ini kan kita dapat tentukan bahawa perairan kita sekarang ini dalam keadaan yang terkawal. Katanya lagi, setiap hari pihaknya akan menangkap dan menggagalkan beberapa cubaan selundup mahupun masuk secara haram. Beliau yakin pihaknya dapat mengatasi isu tersebut dengan baik. Effendi turut memberitahu kerjasama strategik antara Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan Tentera Nasional Indonesia, TNI dalam menjaga keselamatan di perairan sudah lama terjalin sekaligus mempertingkatkan lagi keselamatan di kawasan terlibat. Buat masa ni kerjasama antara kedua-dua pihak iaitu ATM dengan TNI kan memang dah sedia terjalin kan. Saya punya unit-unit barisan hadapan yang berada di situ, mereka sentiasa berkomunikasi tentang kawasan-kawasan keselamatan bersama. Ini kita telah terjalin semenjak dulu lagi kan, tetapi daripada masa ke semasa kita pertingkatkan kan, jika kita rasa ada keperluan kan, maka dengan keadaan sekarang ni di mana kita tak nak orang keluar masuk situ tanpa kawalan, jadi kerjasama ni kita pertingkatkan. Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MANRET) menyatakan carangan untuk menubuhkan sebuah unit khas berkaitan inspektorat. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas telah mempersetujui penubuhan unit khas tersebut di mana katanya ia adalah sebagai memperkukuhkan kualiti perkhidmatan kementerian terhadap aduan-aduan orang awam. I fully supported the idea to have the unit for inspectorate. I think we need that unit so that we can quickly check on complaint. Sekarang dengan ada WhatsApp, komplain datang serta merta.
Tetapi kalau kita tunggu 1 bulan untuk reacting to that complaint, we are in deep trouble. So I hope ministry we have a WhatsApp. I think you notice I send you whenever there is a complaint, and I expect a response to be given as soon as possible. Supaya kita dapat menjelaskan kalau ada salah faham, kita menjelaskan perkara itu salah faham. Kalau aduan itu betul, dan kita betulkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Hari Integriti Manred tahun 2020 pada Rabu. Berucap pada majlis yang sama, Setiausaha Tetap Manred Edwin Abid menjelaskan penubuhan unit khas tersebut memainkan peranan penting dengan menitik beratkan aktiviti lawatan secara mengejut dan berskala kepada projek-projek yang dijalankan di bawah kementerian. Hujung tahun ini, cadangan juga ada diadakan Yang Amat Datuk Amar untuk kementerian menubuhkan unit inspektorat di kementerian. Unit ini saya rasa amat penting kerana tugasnya ialah untuk membuat lawatan mengejut ataupun audit-audit ke atas projek-projek dan servis-servis delivery yang kita adakan. Bukannya menjalankan tugas audit dijalankan oleh Jabatan Audit, tapi memeriksa secara mengejut dan secara berskala apakah projek-projek yang telah dijalankan, adakah projek tersebut telah mengikuti spek-spek yang sebenarnya. Itu tujuan kita yang sedang dirancang sekarang supaya kita menubuhkan sebuah unit khas di. Dalam pada itu, sambutan Hari Integriti Manred pada kali ini melibatkan 150 peserta termasuk penglibatan daripada pemain industri luar, external stakeholder dengan bertemakan integriti teras kejayaan kita. Semua peserta disuruh untuk menerapkan integriti dalam kerjaya masing-masing. Saya menyeru semua usahawan di luar sana untuk menerapkan nilai integriti dalam perniagaan dan jangan abaikan sekecil mana pun kesalahan seperti rasuah kerana yang mampu untuk mendatangkan kemudaratan kepada perniagaan kita. Tiada kes positif COVID-19 dilaporkan pada Khamis dan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak setakat ini kekal sebanyak 700 kes. Kluster alam di Bintulu kekal sebagai satu-satunya kluster yang masih aktif di Sarawak dengan jumlah 8 kes. Dimaklumkan juga tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Bintulu hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini kekal seramai 676 orang. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia KPKT kini dalam berancangan untuk membina 3,549 rumah mampu milik RMM di Sarawak bagi tahun 2021 hingga 2023. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, kesemua rumah itu dibina melalui program Perumahan Rakyat PPR 750 unit, Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM 538 unit, Perumahan Prima 702 unit dan program Perumahan SPNB Sibu 1,559 unit. Bagaimanapun kata Ismail, bagi program rumah transit, ianya tidak terdapat di Sarawak. Ismail mendedahkan perkara demikian semasa menjawab pertanyaan lisan Senator Robert Lau Hio Yu pada persidangan Dewan Negara. Mangsa yang dilaporkan lemas di perairan Tanjung Manis pada Selasa telah ditemui mati. Mangsa Iqbal Ramadan, 27 tahun, merupakan seorang warga negara Indonesia. Pada jam 10.18 pagi, bilik kawalan Balai Bomba Tanjung Manis telah menerima panggilan daripada nelayan Kampung Rajang yang memaklumkan mengenai penemuan mayat terapung di Sungai Barong. Mayat kemudiannya dibawa balik ke Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan rakan sebilik mangsa mengesahkannya berdasarkan susuk tubuh, seluar dan baju yang dipakai. Operasi mencari dan menyelamat cari lamat kru kapal Muara Rajang ditamatkan pada jam 12 tengah hari.
Sementara itu, dalam kejadian berasingan, satu lagi operasi cari lamat diteruskan untuk hari kedua bagi mencari seorang lagi warga negara Indonesia yang dipercayai lemas di Kuala Baram. Mangsa yang dikenali sebagai Andrea Di Cristianonto, 32 tahun, dipercayai lemas dalam sungai ketika membuka belitan tali yang tersangkut pada propeller kapal. Baik, sekian itu saja untuk waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam Ibu Pertiwiku.